Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum ta'lim tadhakkur tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'a al-lutfi wal 'afiyah wal 'afiyah wa ala niyyati anna Allah yarzuquna al-'ilma an-nafi' wal 'amal al-khalis al-maqbul wa husnul ta'lim wa dilala 'ala al-huda wa yusar bidzalika qalbu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah yahtawa isabil husnul khatimah 'inda al-maut wa umrin tawil fi ta'atillah wa rasulih ma'a al-lutfi wal 'afiyah wa anna Allah yashfina wa yashfi mardana wa yu'afina wa yu'afi mubtalana wa yarfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsha' wat tufan wal faydan wal zalazil wal fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan ala hadhihi wa kulli niyya salihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was-sahabah wal qarabah wat tabi'in tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila ruhi al-imam al-qutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruhi al-imam al-kutub Abdullah wa Syarani wa ila ruhi qutbil irsyad wa ghusul ibad al-bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa ila ruhi al-habib liman al-kutub Abdullah bin Husain al-Zahir wal habib liman al-kutub Ali bin Muhammad al-Habashi wal habib liman al-kutub Abu Bakar bin Muhammad al-Suggaf wa liman al-kutub Ahmad bin Hasan al-Attas wa ila ruhi Sam'atul Sadr liman al-habbar al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih wa najli sayyidina wa lana Sam'atul Sadr liman al-hafiz al-muslim al-kutub Dr. al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih wa jami' ahli daraka ahli al-batin wa ahli an-nawbah wa al-hal wal aqd wa ahli an-nur wa ila ruhi sayyidina Ali Abdul bin Abbas wa sayyidina Ali Ahmad bin Yatiyadin wa jami' masyayikhina wa ma'allimina wa mujizina wa liman haqnana wa jami' al-awliya wal ulama wa sulaha fi hadhihi al-qaryah fi hadhihi al-baldah fi mashariq al-ardi wa magharibiha min al-ins wal jinn shahidina lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muqallibil umur wa musarrifid duhur wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin badril budur wa ala alihi wa ashabihi zawil fadlil masyhur amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faqala muallif al-imam qutbul ulum Abu Hamid al-Ghazali radhiyallahu anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'irus salihin fid darin amin. Min kitab Bidayatul Hidayah ila anqal adab dukhul masjid, ada adab masuk ke dalam masjid. Bab ketujuh ya, puasa ketujuh, ada adab masuk ke dalam masjid. Kitab tuan-tuan muka surat 37 ya. Pada bahasa lagi sambungan daripada doa, kita panggil doa fajar. Doa fajar. Doa yang masyhur, bagus kita amalkan, bagus kita amalkan. Alhamdulillah saya sudah amalkan lebih 30 tahun sejak saya masuk pondok sampai sekarang. Alhamdulillah. Tak ada niat lain, kita nak ikut Nabi saja. Walaupun yang diminta tu macam-macam hebat-hebat, masya-Allah, tapi kita niat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tinggal ni doa fajar panjang. Sangat nampak tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat ketara Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk pada kita, sehebat mana pun kamu, semulia mana pun kamu tu dengan Allah tu antumul fuqara'u ila Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kata Allah, kamu tu fakir, kamu tu perlu berhajat sentiasa kepada Allah. Kita bahasakan kita al-faqir ila Allah. Orang alim dulu kalau nulis kitab
Mereka bahasakan dirinya ini karangan al-faqir illallah, orang yang fakir, orang yang berhajat kepada Allah. Sentiasa ditunjukkan dengan doa bertalu-talu, macam-macam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang doanya, sudah kita baca mungkin separuh kot. Sambungannya lagi, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni unzilu bika hajati. Ya Allah, hanya kepadamu aku persembahkan segala hajatku. Itu. Wa in da'ufa ra'yi wa qasura amali, walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Walaupun kita punya pemikiran lemah, akal kita tak cukup panjang, amal kita pun sikit, tetap kita mohon kepada Allah. Waftaqartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adzabis sa'ir wa min fitnatil qubur wa min da'watis subur. Aku sangat berharap kepada limpahan rahmat-Mu, maka aku meminta kepadamu, wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada, ya syafiyas sudur. Apa yang kita minta, apa yang Nabi minta, ya Allah, seperti mana Engkau pisahkan antara segala lautan, maka Engkau pisahkan aku daripada siksaan neraka sa'ir dan dari siksaan kubur dan daripada laungan penyesalan. Itu nanti di akhirat. Di akhirat orang akan menjerit, mengaung kerana menyesal. Wa subura wa syaqawah, macam-macam. Orang akan menjerit, mengaung di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita termasuk orang tersebut. Amin. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Ya Allah, apa juga kebaikan yang lemah fikiranku daripada mencapainya dan kurang daripadanya amalanku dan tidak sampai kepadanya niatku. Allah, luar biasa ini doa ya. Kadang-kadang ada kebaikan yang kita tak terfikir pun nak minta. Nabi cerdik, Nabi ajar kita. Jangan ingat kamu semua dah tahu benda baik dan kamu dah minta. Banyak lagi benda baik yang kamu lupa nak minta dan tak tahu nak minta, tak terfikir pun nak minta. Siang-siang Nabi sudah mintakan. Ini doanya. Sama ada daripada kebaikan yang pernah kau janjikan untuk memberikannya kepada sesiapa sahaja dari hamba-Mu, atau daripada kebaikan yang telah kau kurniakan kepada sesiapa sahaja daripada hamba-Mu. Maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya Engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekalian alam. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhallin wala mudillin harban i'da'ika wa silman awliyaik nuhibbu bihubbika an-nasa wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk. Hadin muhtadin. Hadin muhtadin. Terbalik terjemahannya ni. Terjemahan kita tahu apa? Jadikan kami ini pertama golongan hamba-Mu yang mendapat ke memberi? Terbalik itu. Ikut teksnya terbalik itu. Hadin yang memberi petunjuk. Muhtadin yang mendapat petunjuk. Terjemahnya terbalik. Jadikanlah kami daripada golongan hamba-Mu yang hadin dulu. Nabi SAW sebut hadin, yang memberi petunjuk. Suka bimbing orang, suka membimbing orang, suka memberi petunjuk kepada orang, suka mengajar orang yang baik-baik, suka menyampaikan ilmu. Itu namanya hadin. Jadikan kami ini hadin ya Allah, suka memberi petunjuk, golongan hamba-Mu yang memberi petunjuk, suka mengajar, suka menyebarkan ilmu, suka memberi bimbingan orang tak tahu, orang sesat kita bimbing. Barulah muhtadin. Kemudian di samping hadin, muhtadin. Jangan hadin saja, tidak muhtadin. Muhtadin yang mendapat petunjuk.
Kita ajak orang semayang, kita pun semayang. Gitu. Kita ajak orang sedekah, kita pun paling dulu sedekah. Atau kita yang paling banyak sedekah. Suruh orang tapi kita yang paling jadi kita memberi hidayah, dalam masa yang sama kita juga sudah dapat hidayah. Jangan jadi setengah orang cakap pandai dia tak buat. Pun ada kebaikan tetap. Ada kebaikannya juga. Kita jadi sebab orang buat baik walaupun kita tak buat. Orang tu buat baik dapat pahala, kita dapat. Tapi ni orang rugilah. Kalau dia buat, orang buat lagi banyak pahalanya. Nabi nak gitu. Hadin muhtadin. Mengajar orang pandai, kita pun pandai buat. Sebaiknya kita dah buat baru kita ajar orang. Tu terbaik. Tu yang kata amal baru sebar. Tapi nak tunggu amal baru nak sebar, mungkin tak ada orang nak sebar dah ilmu ni kan. Jadi tak apa, sebar-sebarkan sambil-sambil ngajak orang sama-sama beramal. InsyaAllah agama akan berkembang. Kemudian bukan dari golongan yang sesat. Jangan jadikan kita dari golongan yang sesat. Ghairad dhalin. Ini penting di akhir zaman tuan-tuan. Penting doa ini. Sebab ramai orang yang tersesat, dia tak sedar. Wala mudillin. Lebih parah lagi, bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Harban li'adaik, jadikan kami memusuhi akan orang yang memusuhi engkau. Harban li'adaik, jadikan kami memusuhi akan orang yang memusuhi engkau. Kita diminta jangan sampai kami suka pula musuh-musuh engkau. Kita tu gitu lah. Kita suka pula kepada musuh-musuh Allah. Antara musuh Allah orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menyembah selain Allah. Itu kan dosa paling besar. Kita dilarang suka. Siap kita basuhkan kuil lagi, kita basuhkan gereja lagi, besok basuhkan disko lagi, senang cerita kan. Ini bahaya tuan-tuan. Haram, rosak akidah kita kalau begitu. Hati-hati tu. Baru kan kemarin viral tu, orang Islam untuk basuh basuh apa? Basuh kuil apa semua kan. Ini semua mengarut. Kita patut disuruh kalau lah tak ada undang-undang kan, patut letupkan aja kuil-kuil ni semua kan. Kalau tak ada undang-undang letupkan aja kuil macam Nabi siapa tu? Nabi Ibrahim kan. Ambil kapak takik satu-satu patung tu kan. Kalau lah kita tak ada undang-undang. Tapi itulah, nak buat macam mana kan. Tolong basuh pula. Aduh. Allah paling marah, paling murka tentang syirik ni kan. Dosa zulmun kabir. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman terbesar, kezaliman yang sangat dahsyat. Orang yang tak sembah Allah ni pergi sembah patung, dia buat tu patung, dia pergi sembah, betul-betul zalim. Apa zalim? Meletak sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna zalim. Zalim maknanya apa? Letak sesuatu bukan pada tempatnya. Kau yang buat, kau pergi sembah, kan tak patut. Kita buat, kita pergi sembah dia. Mana pergi akal kau? Datang pula kita pula cengah-cengih ya, bersihkan pula. Suka pula. Hati-hati non. Rosak akidah itu. Nauzubillah. Ar-ridha bil kufri kufrun, kata ulama. Ridha dengan kekafiran kufur, kafir sudah. Wa ridha bil ma'siyah ma'siyah. Ridha dengan maksiat maksiat. Jadi kita kena minta ni. Jadikan kami memusuhi orang yang kau musuhi. Wasilman li awliyaik. Jadikan kami berdamai dengan seluruh wali-walimu, penolongmu atau kekasih-kekasihmu, orang-orang Islam. Kita berdamai, tak cek gaduh. Jadikan kami mencintai manusia dengan kecintaanmu. Jadikan kami ni sayang manusia, sayang orang, kesian. Walaupun dia kafir, kita kesian dia. Kesian dia bukan dengan tolong agama dia, bukan. Kesian dia dakwah pada dia. Ajak dia, ceritakan, promote Islam yang sebenar kepada dia. Wa du'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Jadikan kami mencintai manusia dengan kecintaanmu dan memusuhi dengan pemusuhanmu. Maknanya siapa yang kau musuhi, kami juga akan musuhi. Seperti Nabi SAW. Begitu. Siapa saja yang engkar kepadamu daripada makhlukmu, jangan sampai kami sayang, jatuh cinta pula. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati itu. Jangan sampai kita suka kepada musuh-musuh Allah. Anak-anak kita lah, mereka mencintai artis Korea contohnya kan. Mereka mendewa dia. Kalau orang perempuan kita mencintai Bollywood, artis Bollywood contohnya. Mencintai. Senang faham lah. Kau cakap
cakap apa kata, kalau cakap apa bahasa orang sekarang apa, minat kan, sampai dalam bilik pun ada gambar Syahrukh Khan kan, contoh kan. Sampai dalam bilik pun dalam tanda semua ada ada artis Korea gambar, la haula wala quwwata illa billah. Ini hati-hati, almar'u ma'aman ahab. Satu orang akan dikumpul dengan siapa dia cinta, dia sayang. Ini hati-hati tu. Alangkah bahayanya kalau yang disayang orang kafir. Dah sah-sah besok sama-sama masuk neraka. Kubur pun sama besok. Masuk je kubur terus Allah hantar pergi. Ustaz, kita setakat suka saja tapi bukan sayang. Suka je. Tak boleh. Kena jangan layan lah. Benda ni suka, dia cinta ni macam pokok, katakan dia ada apa, disemai. Kau semai ke atau kau biarkan? Dia memang tumbuh. Kalau ada rumput ni, rumput kalau tumbuh kita biar jadi apa? Jadi hutan esok. Dia kena cantas sebenarnya. Jadi kena jangan layan. Kalau layan dia akan jadi apa? Apa panggil? Subur nanti. Membiak, membesar. Dia tak boleh layan. Suka tu memang tak nak elak. Ini hati kan, mana boleh nak kawal. Dia suka kan. Nak handsome pula, aduh yai. Kan? Yang perempuan cantik-cantik pula. Suka, bohong lah kalau tak suka. Bohong kalau tak suka kan. Tapi jangan layan lah. Cepat-cepat. Ataupun jangan, bila dah suka dia layan. Hari-hari tengok, sudah habis. Suka tu wajar. Semua orang suka keindahan. Orang handsome tak, pelakon filem mana ada hudu-hudu. Produser bodoh lah kalau cek pelakon yang hudu-hudu kan, siapa nak tengok filem dia. Dia macam yang cantik-cantik, yang handsome kan, supaya filem dia laku. Dia memang mata manusia suka yang indah-indah. Suka tu wajar, tapi jangan layan. Jangan follow sampai kemaruk. Berapa ramai orang perempuan kita main yang peluk artis Korea kemarin kan. Sebab sukalah mulanya. Mula suka, lepas tu layan. Artis pun tak peluk dia sanggup pakai tudung tu, la haula wala quwwata illa billah. Tak, bahaya. Bahaya tuan-tuan. Hati ni, cinta tu memang asalnya dia pandangan pertama, tapi kalau kita tak layan dia tak jadi. Dah, jangan layan, buat kerja lain, sibukkan dengan benda lain. Dia tak akan subuh lah, mati gitu je. Tapi kalau layan, terus berputik, berakar. Bila dah berakar habislah. Bulldozer pun nak tolak payah. Kalau dah berakar umbi lah tu, sudah. Kalau sampai tahap tu memang payah. Na'udzubillah min zalik. Tapi benda tu kita larikan kepada yang positif. Ulama bagus. Suka ulama, tengok Habib-habib handsome kan. Tu boleh suka, bagus. Masya-Allah. Tengok muka ulama dapat pahala. Tengok muka ulama dapat pahala. Patut dalam bilik kita ada gambar ulama. Dalam rumah kita ada gambar ulama. Bukan gambar artis. Sebab cinta ulama tak rugi. Kalau cinta idola ulama tak rugi. Dalam hadis termasuk 5 yang mati syahid. Nombor 1 Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khamsatun yamutuna ala syahadah. 5 orang ni matinya syahid. Wa in kanu alal furush, walaupun matinya atas katil. Mati sakit atau bukan mati perang, tapi dapat pahala syahid. 5 dalam satu hadis, 5 sekali Nabi sebut. Nombor 1 muhibbul ulama, orang yang cinta kepada ulama, kasih kepada ulama. Itu bagus, ada untungnya juga. Tapi hari ni kalau kita letak gambar ulama kat rumah kita, ada pula orang kata ni apa, khurafat ke apa. Sudah. Adalah orang tak setuju letak gambar tuan-tuan guru kan kat rumah kita kan, yang ada gambar lah. Zaman-zaman mana, zaman dalam 100 tahun ke bawah ni kan dah ada gambar, ataupun gambar ni tahun bila wujud tahun 18 dah ada gambar kan. Mana 200 tahun tu dah ada gambar dah. Gambar Tok Kenali ada kan, gambar siapa lagi yang Wali Songo tu lukisan. Wallahu alam betul ke tidak, wallahu alam. Lukisan ni ada orang mimpi biasanya. Dia mimpi, lepas tu dia memang artis, dia pelukis, dia bolehlah gambar, tapi tak tahu tidak kan. Kalau gambar memang betul orangnya. Tok Kenali memang betul orangnya. Kita dapat ambil gambar. Siapa yang paling tua Malaysia ni kan? Kalau Melaka ni Wali Haji Wahid, ada gambarnya. Apa lagi yang agak awal lagi, Syekh Ahmad Fatani ada gambar ke tidak?
Ada rasanya. Gitu-gitu bagus. Letak dalam rumah. Dalam tafsir dalam surah Baqarah tu yang tentera Talut itu kan menang lawan Jalut, bila Allah kembalikan balik peti tabut dipanggil, peti sakti kalau kita panggil, peti keramat tu. Peti tu besok kalau bawa pergi perang menang. Peti tu orang tengok jadi tenang, masya-Allah. Fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Malaikat ni bawa turun peti tu. Itu peti rebutan tu di zaman Bani Israel. Baca juz 2 akhir. Kisah Talut Jalut. Macam mana proses itu? Allah kata nanti aku kembalikan balik peti sakti yang hilang. Jadi dalam itu disebut apa ada dalam peti itu yang menjadi rebutan dan idaman Bani Israel. Allah sendiri sebut fihi sakinatun min rabbikum. Dalam peti itu ada sakinah, ada ketenangan dari Tuhan kamu. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilul malaikah. Dan ada athar, ada peninggalan artifak dikatakan daripada Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam riwayat mengatakan ada tongkat Nabi, ada serban Nabi Musa, ada tongkat Nabi Harun, apa segala macam tu, ada barang-barang lah peninggalan dua nabi ini. Dan ada lagi riwayat tafsir mengatakan fihi suwarul, ada gambar-gambar para nabi. Dalam peti itu ada gambar-gambar para nabi. Jadi gambar ni gambar orang soleh, memang ada berkat dia. Ada berkat dia tu. Sampai Bani Israel menanti-nanti peti itu. Semua peninggalan orang soleh, atau gambarnya sekalipun ada keberkatan dia. Sebab apa? Gambar kalau dulu lukisan lah. Dulu lukisan memang artis daripada dulu ada. Pelukis handal ni daripada dulu ada. Dia boleh lukis sebiji kan. Memang ada. Dan lukisan rupa para nabi ni ada sampai sekarang, insya-Allah ada di mana tu? Orang Kristian tu mana? Kristian kat mana? Rom, Rom, Itali, Vatikan. Dalam kitab Hayatul Sahabah sebut ada sahabat pergi ke Rom, Raja Rom bawa masuk satu bilik, raja ke padri, raja rasanya. Dia bawa masuk satu bilik, di situ ada macam laci-laci. Dia tarik satu laci, keluar satu kain sutera. Pada kain tu ada gambar. Raja turun tarik satu laci, keluarkan satu kain, gulungan kain putih, ada gambar. Inikah Nabi kamu? Oh bukan. Ini sahabat cerita. Oh saya tengok gambar ramai orang lah. Tarik lagi. Kain dibuka ada gambar orang lah. Inikah Nabi kamu? Oh bukan. Last kali ada satu tarik, buka. Inikah Nabi kamu? Nangis sahabat. Ya Allah, ini Nabi kamu. Oh, nak cerita tu. Gambar Nabi kita pun ada. Tapi yang tahu ini siapa? Yang simpan siapa? Padri, orang Kristian. Tapi mereka tak masuk Islam sebab orang panggil apa? Hasad dengki, iri hati. Takut kalau masuk Islam hilang power, hilang dia punya glamour kan, hilang dia punya income. Padri dulu begitu. Mereka sengaja tutup. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal huda. Sebab apa? Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka padri tahu Nabi Muhammad tu betul, tahu, tapi dia sengaja tak bagi tahu pengikut dia. Sebab kalau dia bagi tahu pengikut dia, tuan-tuan jangan ikut saya lagi dah. Tuan-tuan pergi cek Muhammad, dia dah Nabi sebenar, kami tak ada apa-apa. Memang dia punya income habis lah. Selama ni orang dia nak minta doa, jumpa dia, bagi duit kan. Ada hajat, jumpa padri, bagi duit. Tapi bila dah Nabi muncul, orang semua cek Nabi, habislah duit nasi aku. Itu yang mereka tak nak cerita. Allah kutuk kau-kau dalam Quran. Yashtaru nabihi thamanan qalila. Sanggup hanya untuk duit yang tak apa, yang qalil, tak ada apa nilai, sikit sebenarnya. Banyak macam mana pun kejap je habis. Sanggup mereka gadaikan hanya untuk dunia. Tutup kebenaran. Yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Mereka sembunyikan. Sama juga ada ni. Jadi ada dalam tafsir Jalalain sebut
sarahnya juga dalam apa peti itu ada gambar-gambar para nabi. Maka peti itu jadi peti sakti. Peti keramat, ada berkatnya. Kalau bawa pergi perang menang. Ketakutan tengok. Itu kalau lukisan. Kalau gambar ni bayang, bayang. Kita punya bayang yang ditangkap. Nah, kenapa kita ulama kata bagus letak gambar ulama, apalagi gambar ulama yang wali. Itu bayang dia kita letak. Dan dalam hadis kata sesungguhnya syaitan lari dari bayang-bayang Sayyidina Umar. Jadi ada setengah orang ni seperti Sayyidina Umar yang selevel dengan Sayyidina Umar, bayang dia saja saya tak tengok lagi. Jadi bila gambar wali-wali ni, kalaulah wali ni hebat, bukan semua wali hebat tak, bukan semua wali tu sama hebat tak, semua hebat tapi ada level-level je lah. Tak semua gambar wali kita tunjuk kat orang tengah kena sampuk dia diam, tak. Tapi ada yang diam. Dengar kena sampuk kan, histeria. Tunjuk gambar satu wali. Ada. Tapi tak semua. Try, tuan-tuan try lah. Kalau kita tahu hebat tak hebat ni wali kan. Gambar dia je syaitan kejap perut. Macam Sayyidina Umar. Itu hadis jelas. Inna syaitan la yafraq min dhilli Umar, kata Nabi SAW. Sesungguhnya syaitan benar-benar ketakutan daripada bayang-bayang Sayyidina Umar. Jadi ada manusia yang label tu, wali-wali Allah yang selevel itu, gambar dia je syaitan kecek perut dah, nak lari dah. Tapi bukan semua. Jangan kata atau jangan kata aku dah tunjuk lagi meraung pula. Contohnya try ambil gambar saya tunjuk kat orang meraung ke tidak kan, mungkin lagi meraung atau lagi banyak masuk kan, kita tak tahu. Tapi ada. Kenapa? Dalilnya itu. Ini gambar ialah bayang yang ditangkap. Jadi tak apalah, mana-mana ulama, mana-mana orang soleh, insya-Allah ada makamnya, ada level dia gitu. Maka tak salah kita simpan gambarnya. Sampai kita tengok dia, kita ingat Allah, ini dulu mengajarkan begini. Tengok gambar Maulana Haji Wahid, Allah, ni orang dulu masya-Allah zuhudnya. Kan? Ni orang dulu masya-Allah pemurahnya. Kita jadi ingat. Melihat wajahnya kita jadi ingat ajarannya. Itu kan salah satu teknik. Jadi jangan pelik. Ramai orang kita sekarang suka simpan gambar ulama. Itu bukan khurafat, bukan ta'assub, bukan. Itu salah satu teknik juga, teknik mengambil pelajaran, mengingat kan. Tengok gambar. Orang katanya, pertama kita akan jadi boleh, orang kata ini gambar siapa? Oh ni Muallim Haji Wahid, ulama besar, wali besar Melaka. Kita pun jadi cerita. Dia ni dulu masya-Allah. Itu kereta kalau tak ada minyak, tuang air apa? Ambil air sawah je. Start jalan. Andal tak andal. Siapa pun datang rumah dia, balik mesti makan, balik mesti dapat duit. Walaupun beliau tak ada duit, kadang seluk tangan mana-mana je, bawah sejadah ke, celah tu ke, mesti ada duit. Tuan tahu orang yang pernah ziarah beliau, ceritalah. Ambil duit tu kat mana suka hati je. Celah tu, celah ni ada je duit. Bawah kapet ada duit, bawah ni ada duit. Keramat. Ajarannya apa? Amalannya apa? Sampai begitu. Kita pun cerita. Bila kita cerita tu dakwah. Oh, ni orang satu hari selawat sekian ribu. Ni orang satu hari khatam Quran, setiap minggu khatam Quran. Akhirnya orang semangat untuk mencontohi. Itu dakwah. Itu gambar. Jadi kalau suka jangan layan. Kalau benda orang tak elok ni, orang yang Allah tak suka ni, suka boleh tapi jangan diteruskan, jangan dilayan ya. Jangan sampai beli gambar tak pajak kan, simpan. Ataupun masuk dalam handphone jadi wallpaper kan. Itu dah melampau lah, itu dah ngikut, itu dah melayan namanya. Suka wajar, layan yang tak boleh. Takut nanti di akhirat kumpul sama. Tak payah tunggu akhirat, masuk kubur je dah Allah satukan barzakhnya. Begitu juga orang yang sayangkan Nabi SAW. Dia mati kat Malaysia atau dia mati kat Melaka, kalau dia sayang dengan Nabi SAW, masuk je kubur, Allah terus hantar dia pergi ke Baqi'. Tu berlaku tu di Mekah, di Madinah. Di Madinah berlaku.
Satu 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 apa? Satu orang Turki. Dia satu orang tua Turki. Orang tua ni sangat suka, sangat cinta kepada Nabi SAW. Dia sangat suka baca Quran. Dan sangat teringin nak pergi Madinah, nak jumpa Nabi SAW. Tapi dia miskin, tak ada duit. Akhirnya sampai mati dia tak pernah pergi Mekah, pergi Madinah sampai mati. Tapi dia pesan kepada anak-anaknya, kalau aku mati besok, Quran yang aku baca hari-hari ni, kapankan aku, masukkan sekali dalam kain kafan aku. Ni orang awam. Sebenarnya tak boleh, jangan ini cerita, jangan ikut. Ni kerana dia jahil, orang awam. Dia ingat boleh. Quran yang hari-hari baca tu masukkan dalam kain kafan, kambus sekali. Tak boleh, haram. Sebab mayat dia akan jadi membusuk. Bila membusuk akan jadi darah, nanah. Kena Quran, haram. So jangan, ini cerita saja. Tapi bagi dia orang awam, tak apalah kan. Anak pun awam juga. Anak pun orang awam juga, tak tahu hukum. Ikut je wasiatnya. Kambuslah dengan Quran dalam kain kafan, dengan letak kat dada kita kan. Quran lama. Kemudian salah seorang anaknya tu ditakdirkan Allah jadi belajar pandai jadi engineer. Akhirnya setelah beberapa tahun lah, dapat tawaran kerja di Saudi. Di mana? Di jaga maintenance Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sebab Saudi memang dia tak akan import pekerja-pekerja kafir. Semua mesti yang jaga maintenance tanah haram ni mesti, kalau engineer, daripada engineer sampai pekerja semua mesti orang Islam. Maka diimportlah ni budak Turki ni, anak orang tua tadi ni. Satu hari bila ada cuti, anaknya kerja kat Mekah, jaga maintenance projek Mekah. Bila cuti pergi Madinah ziarah Nabi SAW. Lepas ziarah Nabi, dia pun lalu keluar depan Masjid Nabawi. Dulu ada kedai kitab. Dulu ada kedai kitab, jual kitab, jual Quran besar lah dulu. Sekarang dah tak ada, sekarang kios-kios kecil je. Dulu ada satu kedai kitab besar. Ketika dia jalan depan kedai kitab tu, matanya terpandang dekat depan ada kaca tu, ada display, nampak satu Quran, mushaf Quran. Dia berkata, macam aku kenal Quran ni. Dia tengok, betul Quran nampak dia kata. Tak puas hati, dia pergi masuk kedai, dia tanya, bang ni Quran siapa, Quran abang jual ke? Jual. Berapa nak? Berapa abang jual? Dia sebut harga lah. Dia beli. Tapi daripada beli, dia tanya, nak minta tolong, macam mana abang dapat Quran ni? Oh, ni ada orang gali kubur kemarin. Tengah gali kubur, jumpa satu jenazah elok, jenazah yang wangi, dan dalam jenazah tu pegang Quran. Jadi dia tengok ada Quran, orang penggali kubur ni keluarkan Quran tu, kambus balik, gali kubur ni, dan Quran ni tak tahu nak buat apa, dia bagi kat aku nak buat apa, aku jual. Siapa nak kan? Nangis anak dia. Masya Allah, ini Quran ayah saya. Dia pun cerita, maka gempalah berita tu. Orang mati di Turki, jenazahnya ada di Baqi'. Bapaknya mati di Turki, jenazahnya ada di Baqi'. Orang terjumpa di Baqi'. Quran tu buktinya. Ini kata ulama, itulah dalil al-mar'u ma'aman ahabba. Sabda Nabi SAW, seseorang akan kumpul dengan siapa dia sayang. Ni orang teringin nak pergi Mekah, teringin nak, apa yang boleh ubat rindu dia? Quran Nabi Muhammad je lah. Kita baca Quran ni tuan-tuan, ingat Quran ni kalau tak Nabi baca dulu, tak boleh kita baca satu huruf pun. Quran kalau Nabi tak dulu baca, terima dengan susah payah, Quran bila turun bukan Nabi sengih-sengih, tak ada. Setiap kali Quran turun mesti Nabi akan kata apa? Menahan orang kata apa? Menahan sakit. Kalau atas unta, Nabi tengah duduk atas unta, Quran turun. Unta ni terkenal binatang yang paling kuat, kuda-kudanya paling kuat. Kalau unta tengah duduk, kita letak barang, peti ais ke, tengah duduk, unta tengah duduk, kita letak peti ais, kita letak apalah, barang, beg ke depan, dia boleh bangun sedamba je. Binatang lain tak boleh katanya. Kuda contohnya, tengah duduk, letak peti ais, tak terbongkar, tak terangkat dia. Dia kena dah berdiri, tengah berdiri baru kita letak barang, baru jalan. Unta tak. Unta duduk ni,
Letaklah barang, loading. Okey, dah ikat semua. Suruh bangun, dia boleh bangun. Mana kuat dia punya apa? Lutut dia kuat, kuda-kuda dia kuat, kita kata. Quran turun, Nabi atas unta terduduk. Boom! Tuan-tuan bayang. Turun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ni. Nabi atas unta terduduk. Boom! Berat. Nabi akan berpeluh-peluh walaupun di musim sejuk. Berpeluh-peluh. Sahabat tahu dah. Kalau Nabi tengah-tengah berbual, tengah-tengah duduk, tiba-tiba Nabi berpeluh-peluh, tertunduk. Sahabat tahu, wahyu sedang turun. Wahyu sedang turun. Bila dah rega, dah hilang, sahabat tahu dah. Wahyu sudah habis. Ada sahabat ketika wahyu turun, Nabi letak paha dia atas paha Nabi, Nabi letak paha Nabi atas paha dia. Nabi tu akrab dengan sahabat. Boleh main rapat ni. Duduk rapat-rapat kan kalau belajar sama-sama sahabat, duduk rapat-rapat. Ada tu pahanya paha Nabi, 4 paha dia. Tiba-tiba wahyu turun. Dia kata apa? Aku rasa paha aku macam kena tindih gunung. Macam nak patah pun, ya Allah. Dia pun sakit. Dia sakit, Nabi macam mana tu? Bila nak habis ni, bila nak habis, beda lagi. Tak ada sejarah Quran turun walau 1 ayat Nabi santai, relax, tak ada. Allah dah warning dah, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Aku akan berikan kepadamu qawlan saqilan. Qaul, ucapan yang berat. Quran ni berat. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, apa Allah kata? Kalau kami turunkan Quran ni, kalau penerimanya bukan engkau Muhammad, gunung yang terima, apa jadi? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Hancur gunung. Quran letak, kalau gunung yang terima, gunung hancur. Gunung tak sanggup. Tapi Nabi sanggup. Sakit pun sakitlah ya Allah. Sakit pun sakitlah ya Allah. Janji umat aku dapat kebaikan. Janji umat aku kalau susah hati ada ubatnya, ni baca Quran. Umat aku kalau kebingungan, ni baca Quran. Umat aku kalau ada masalah, ni baca Quran. Dan kata ulama, Nabi telah terima sanggup dengan susah payah, dan Nabi telah baca dulu. Bila Nabi telah baca, baru kita boleh baca. Barulah kita boleh sebut. Kalau tidak, kalau Nabi tak baca, kita yang baca, 1 huruf pun kita tak mampu nak baca Quran ni. Jadi setiap kali baca Quran, jangan pernah lupa orang ni. Setiap kali buka Quran, jangan lupa terima kasih kepada Rasulullah SAW. Tanda orang kasihkan Nabi SAW, antara tanda orang kasihkan Nabi SAW, di samping dia banyak selawat, dia akan banyak baca Quran. Sebab Nabi dah terima dengan susah payah ni, terimakan untuk kita. Kau tinggal baca je. Faham tak faham pun dapat pahala. Tak dibacanya. Kecewalah Nabi. Kecewa tak kalau kita jadi Nabi? Penat-penat kita dapat, tiba-tiba orang buat perhiasan je, letak kat belakang, apa tak ambil. Kecewa tuan-tuan. Nabi gitu, luar biasa Quran. Jadi pak cik tua Turki ni memang salah seorang pecinta Nabi SAW. Dan dia hari-hari baca Quran. Mati pun dia kata, sampai mati pun biar aku jangan pisahkan aku dengan Quran ini. Quran siapa? Quran Nabi Muhammad SAW. Sayangnya itu, mati je terus Allah hantar pergi baki duduk sebelah Nabi SAW. Sebaliknya juga orang kafir, orang maksiat begitu. Dalam satu hadis ni, orang yang mengamalkan amalan kaum Nabi Lut, dalam satu hadis tentang liwat itu, tentang apa, gay, homoseksual semua, ada hadis, siapa yang mengamalkan amalan kaum Nabi Lut, dia masuk kubur sekejap saja, lepas tu akan datang satu makhluk bersayap, akan sambar jenazahnya, terus bawa pergi ke kampung, ke kuburan orang-orang kaum Nabi Lut. Allah joint venture kan, Allah gabungkan. Na'udzubillah. Itu yang kita risau. Sukalah siapa kau nak suka, dengan dia kau akan bersama. Fikir, pilihlah sendiri kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi belajarlah menyukai orang-orang yang soleh, orang-orang baik, nabi-nabi, orang-orang soleh, wali-wali,
Itu yang menguntungkan kita kalau kita suka. Kemudian apa dia kata? Apa doa lagi Nabi SAW? Wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Siapa yang menentangmu, yang engkar kepadamu, kami juga menentang dia. Kami juga tidak akan pernah suka dia. Belajar, ni kena belajar. Sahabat begitu. Apa Nabi tak suka, sahabat belajar untuk tidak suka. Apa yang Nabi suka, sahabat akan belajar untuk suka. Ada sahabat dia tak suka makan ayam, dia rasa jijik. Dia tengok ayam makan pelik-pelik kan. Makan cacing, makan tu, tak tertelan aku ayam. Tiba-tiba ada sahabat masak ayam, ajak dia makan. Jom makan, fadal ayam. Tak tertelan aku ayam. Nabi makan ayam apa dia kata? Nabi kita makan ayam. Nabi makan? Terus, bismillah. Tengok. Dia korbankan dia punya jijik kerana dia bila tahu Nabi pun makan ayam. Makan ayam bagus, tapi ayam betul lah, bukan ayam karen ni kan. Ayam karen ni tak tahulah. Makan ayam tu bagus. Tapi untuk orang-orang dah kahwin lah. Antaranya kelebihannya untuk orang dah kahwin. Orang bujang ada sini, ada yang bujang. Tak payah cerita, orang bujang bahaya dengar. Antara kelebihannya disebut oleh pakar-pakar Tibbun Nabawi, pakar-pakar perubatan cara Nabi. Daging ayam tu bagus, tapi saya rasa yang kampung kot. Saya rasa lah. Saya rasa yang kampung, ayam karen ni wallahu alam kan. Ayam kampung, ayam karen apa panggil? Ayam sekarang lah apa panggil? Ayam apa panggil? Ayam karen. Apa panggil? Ayam bandau. Ayam bandau. Ayam yang bela ayam yang tak cukup edah tu dah kena apa? Ayam yang tak disembelih. Bukan, dia sembelih. Ayam sekarang lagi awal 25 hari. Dia bagi ubat. Dulu dia injek macam-macam hormon supaya gemuk. Bila gemuk harga mahal lah. Cepat besar. KFC nak pakai harga berapa ribu. Ada berapa banyak KFC kat Malaysia ni. Baru KFC belum McD. Sedangkan stokis ayam, pembekal ayam terhad. Terpaksa lah dia macam mana biar ayam ni cepat besar. Maka dia injek tu, injek ni, kejap besar. Itu yang bahaya. Kandungan tu kita makan pakai sedap. Rupanya macam-macam ubat kita dah telan. Itu yang macam-macam penyakit orang sekarang. Kalau ayam kampung tak. Ayam kampung dia natural kan. Memang daging tak banyak. Tapi dah betul-betul gemuk dengan tanpa sebarang ubat kimia. Kita makan sihat. Ubat sup ke apa kan. Kalau ayam yang sekarang ni, ayam karen lah kita panggil kan. Orang panggil ayam karen. Ayam apa ayam tu. Dia memang nak cepat. Dulu 40 hari mesti tuai, 40 hari mesti jual. Sekarang dari awal, tak sampai sebulan, 25 hari dah jual. Jadi dia tak tahu lagi, banyak ubat dia suntik, hormon supaya gemuk. Lepas tu, KFC ambil, McD ambil. Sembelih. Walaupun pakai mesin, tapi sah lah insyaAllah. Adalah panel dia tu. Bukan masalah sembelih tak sembelih, masalah dalam ayam tu apa ada sekarang. Kimia, ubat-ubat kimia. Itu yang kita makan tak sihat. Pun cepat busuk orang kata. Dulu lambat sikit lah. Sekarang cepat dah salah letak je dah biru apa, dah basi kan. Memang tak elok ayam sekarang ni. Kalau ayam kampung insya-Allah dia tak ada apa-apa ubat. Itu yang sunnah bagi saya lah, ni pandangan saya lah. Kalau kata sunnah makan ayam tu ayam kampung. Ayam sekarang ni wallahu alam, takut juga. Bela sendiri tak apalah insya-Allah kot. Tak ada benda-benda yang pelik-pelik kan insya-Allah. Insya-Allah. Dia niat kita gitu je. Makan ayam ni sunnah. Nabi makan. Sahabat yang tak suka pun bila dengar Nabi makan, tak makanlah. Tenang. Sampailah dia meminati ayam. Bahkan dalam surah Waqiah ada ayat apa? Walahmi tayrin mimma yashtahun. Siapa biasa baca Waqiah? Walahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ada cerita walahmi tayrin mimma yashtahun. Ahli syurga pun Allah bagi hidangan lahmi tayrin, daging burung yang mereka pasti suka. Sebagian ahli tafsir kata daging burung apa? Ayam. Memang ayam juga menu syurga. Ayam ni menu dalam syurga. Jadi sahabat begitu, tak suka ayam, Nabi suka, aku suka.
Ada sahabat memang masak pakai bawang putih, hari masak bawang putih. Tiba-tiba satu hari bagi Nabi makan, Nabi tak makan. Pasal apa? Ada bawang putih. Sejak itu rumah aku tak ada bawang putih. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika Nabi bermalam di rumah dia, masa hijrah tu, tak, Rasulullah tak makan bawang putih sebab baunya yang dahsyat. Bau bawang putih ni sangat-sangat, saya biasa makan tahu lah. Bukan haram, tak haram. Nabi suruh orang makan je. Sayyidina Ali, Nabi suruh Ali makan bawang putih tu, 70 penyakit cover tu. Dia ubat 70 penyakit. Sayyidina Ali disuruh makan ni, makan bawang putih. Habis tuan tak makan. Aku lain. Aku ni nak kena baca Quran, bila wahyu turun aku nak kena baca. Malaikat, aku berinteraksi dengan malaikat hari-hari ni. Malaikat pula tak suka benda ni. Jadi aku terpaksa. Nabi terpaksa korbankan tu, terpaksa tak makan bawang putih sebab malaikat tak suka. Nabi nak kena jumpa malaikat hari-hari, nak sampaikan wahyu baca Quran. Dan Nabi warning, siapa makan bawang putih, mulut masih bau, jangan masuk masjid. Masjid penuh malaikat, dan ganggu orang jemaah lagi. Kalau dah hilangkan baru boleh. Bukan dilarang, tak. Segar bau tu malaikat tak suka. Malaikat yang allergic. Bau apa? Bau bawang putih tu. Jadi bila sahabat masak, Abu Ayyub Al-Ansari masak untuk Nabi, ada bawang putih, Nabi tak sentuh langsung. Bukan kecil hati, kecut perut lah. Kenapa Nabi tak makan? Tu ada bawang tu. Alamak, kenapa aku tak makan pun ni? Dapat malaikat Nabi cerita lah, kita nak jaga mulut aku ni. Ini tariqul Quran. Ini jalan Quran kalau masuk, malaikat bawa apa semua. Bila kita baca Quran, malaikat duduk mana? Duduk depan mulut. Tapi kalau bau bawang putih, dia tak dapat. Tak tahu berapa jauh dia lari, tak tahu. Rugilah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, sejak malam itu aku tak pernah lagi sentuh bawang putih. Rumah aku pun tak ada bawang putih. Mereka belajar untuk suka apa yang Nabi suka, benci apa yang Nabi benci, atau tak suka apa yang Nabi tak suka. Mereka macam tu sahabat. Benda tu boleh dilatih. Ada sahabat tak suka timun air, labu air. Dubak dia panggil, labu air. Ada satu sahabat, dia tak biasa makan labu air, tapi ketika dia makan dengan Nabi, ada hidangan labu air. Dah habis orang pakai, Nabi duk dalam kuah tu duk selongkok. Macam kita lah, kalau ada kari ayam kan, tinggal kuah je. Kita pula ayam kita dah habis, kita mana sisa-sisa, ada kaki ke apa kan. Nabi tu duk cari-cari mana labu air. Dia tengok, Nabi favorite betul labu air. Selepas tu dia bagi tahu Umar dia, beri labu air, buat masak hari-hari makan labu air. Sebab apa? Dia tak suka kan? Tapi bila tengok kesukaan Nabi kepada labu air, dubak itu, terus dijadikan favorite dia. Dia belajar untuk mencintai apa yang Nabi cintai. Mereka belajar untuk membenci apa yang Nabi benci. Sahabat tu begitu, radhiyallahu anhu. Kita juga mesti begitu. Ini doanya. Nuhibbu bihubbika annas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Jadikan kami memusuhi akan orang yang memusuhi engkau, dan berdamai dengan seluruh penolongmu. Jadikan kami mencintai manusia dengan kecintaanmu. Kami sayang orang sebab engkau sayang orang. Allah sayang manusia, maka kita berkena sayang manusia ni walaupun dia kafir. Allah punya sayang manusia ni, daripada banyak makhluk, berapa banyak makhluk yang Allah buat, tak ada yang Allah lebih sayang daripada manusia, an-nas. Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan macam-macam makhluk, tapi tak ada yang paling Allah sayang, Allah muliakan melebihi dari manusia. Walaupun dia kafir. Kafir lain cerita lah. Tapi manusia ni makhluk yang paling Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Allah sumpah dalam Quran, demi sesungguhnya aku sudah muliakan anak-anak Adam. Kafir sekalipun tetap masih mulia jasadnya tu. Sebab makhluk lain dengan kun, jadi satu-satunya makhluk yang bukan dengan kun apa dia? Manusia. Jibril pergi ambil tanah bumi ni. Jibril ambil segenggam. Ambil lagi tanah. Ada tanah tinggi, ada tanah gunung, ada tanah rendah, ada tanah kotor, ada macam-macam tanah. Kalau tak salah 40 jenis tanah kan.
di kepal. Jibril buat berapa lama tu pun dah terbaring jasad, baru Allah tiup roh. Istilah dalam Quran, manusia ni aku cipta dengan tanganku sendiri. Istilah dalam Quran, jangan bayang Allah ada tangan pula kan. Maknanya bukan semudah, bukan dengan kun, bukan dengan jadi untuk dia ada proses. Itu je dah special dah kan? Daripada macam tanah dah jadi baru tiup roh. Dan yang tiup siapa? Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku yang tiup. So manusia tu dia ada special dia. Walaupun kafir, dia ada special dia sebab roh dia siapa tiup? Allah. Itu sebab arwah tuan guru saya yang mulia Profesor Dr. Habib Abdullah bin Faqih radhiyallahu anhu, beliau tu selalu minta doa ni bukan dengan orang Islamnya, dengan orang kafir pun beliau suka minta doa. Tapi cara dia lah, cara kafir tu lah. Beliau ada doktor mata kan, Cina. Lepas-lepas cek mata apa semua, tak tahu panggil apa, uncle ke baba ke kan, doakan saya sihat ya, panjang umur. Minta doa dengan orang kafir. Murid-murid pelik lah. Tuan guru ni, kalau kita minta doa dengan orang apa, ustaz-ustaz jangan. Tak, Cina pun minta doa. Kau tak tahu, li'anna fihi sirran nafakh, pada tubuh si kafir ni ada sir, ada berkat lah kita kata, ada berkat tiupan roh Allah. Siapa tiup roh dia? Allah. Tetap ada berkat dia. Kita tak tahu. Siapa kata doa orang kafir tak makbul? Siapa kata doa orang kafir tak makbul? Yang penyebab jatuhnya Baghdad tu doa siapa? Baghdad, tamadun tertinggi Islam masa tu, runtuh dalam berapa malam? 7 malam habis. Siapa punya doa? Doa orang kafir yang dizalimi. Ketika anak-anak orang Islam, peniaga-peniaga orang Islam buat jahat kepada orang-orang kafir, maka orang-orang kafir telah yang dizalimi ni angkat tangan doa. Allah kabul, hantar tentera Tartar Mongol ganyang Baghdad, jadi padang jarak, padang terkukuh. Berkat doa siapa tu? Doa orang kafir yang dizalimi. Jadi orang cuma cara dia lah. Cuma dalam riwayat tu kata, orang-orang kafir tu kata, wahai Tuhan orang Islam, dia kata, kami telah dizalimi. Jadi orang kafir ni doa dia ada juga yang mustajab kan. Apalagi dia dizalimi. Orang doa orang dizalimi, tak kisah dia kafir ke di Islam ke, tetap Allah kabul. Tapi itulah pelik tuan guru saya tu begitu. Minta doa ni tak pandang siapa. Semua orang minta. Tak kira orang alim ke, orang soleh ke, orang kafir minta. Doakan saya panjang umur, sihat. Cara dia lah. Bila tanya gitu, logiknya begitu. Semua manusia ditiup roh. Siapa yang meniup? Allah. Kalau ustaz-ustaz tiup je pun ada berkat. Ustaz-ustaz atau orang soleh tiup je ada berkat, tiup air ke apa semua kan. Kita tak akan minta budak-budak matpit tiup air kan, tak. Tak ada berkat. Tapi kalau yakin, insya-Allah kan, ni siapa hidup, siapa tiup roh? Allah. Insya-Allah kalau yakin lah. Tapi kita nak orang soleh tiup, dan insya-Allah ada berkat. Apalagi kalau kita kata istilah dalam Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku sendiri yang tiup rohku, nyawa pada manusia ni. Jadi adalah dia punya sir-sirnya tu. Walau kafir, tetap kita kena hormat, kita tetap kena hormati. Walaupun dia sudah jadi mati, jadi bangkai, tak najis bangkai dia. Bukan bangkai jenazah, jenazah orang Islam. Apa kalau orang kafir kita apa? Mayat dia lah, mayat dia tak najis. Walaupun dia kafir. Tak ada ulama kata mayat orang kafir ni, mazhab kita lah, saya tak tahu mazhab lain. Mayat orang kafir najis, tak. Tak ada kalau kita terpegang, jiran kita mati terpegang, najis sama, tak ada, tak perlu. Bangkai binatang najis. Bangkai semut najis kalau ikutkan kan. Bangkai manusia tak. Dalilnya tadi tu, walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar aku telah muliakan anak-anak Adam walaupun kafir. Mulia dari segi itulah. Yang najis akidahnya, jasadnya tidak. Allah. Jadi Allah sayang manusia. Kita pun kena sayang semua orang. Yang kafir kita kesian, sayang. Kita bagi dia Islam. Cerita dia tentang Islam. Tackle dia kepada Islam. Ataupun tunjuk akhlak Islam kepada dia. Ini orang Islam. Orang tu begitu. Satu ulama besar, Habib Ahmad Toha Masyhur,
Beliau berdakwah, beliau berhijrah ke Afrika. Kafir semua daerah tu, kafir semua. Tak tahu Afrika agama apa Afrika Kristian saya ingat kot. Semua kampung tu kafir, semua daerah tu kafir. Beliau orang Islam, salah satu orang Islam tak ramai. Beliau datang situ, daerah itu, kampung tu, beliau berniaga, buka kedai runcit kecil je depan rumah. Apa beliau buat? Bila ada orang kampung datang nak beli, katalah beli beras, bang beli beras sekilo, baik, berapa? RM10. Dia lebihkan sekilo lebih. Nah, bang lebih ni, tak apa, halal, sedekah gitu kan. Nabi kami ajar begini, Nabi kami ajar begini. Nabi kata apa? Zinu arjih. Wahai peniaga, zinu arjih. Kalau nimbang lebihkan. Ini perintah Nabi. Ini ajaran Nabi SAW. Zinu arjih. Kalau nimbang lebihkan. Mana tu timbang kamu rosak ke apa kan? Biar lebih, jangan kurang. Beliau buat. Nanti kalau kita fikir, nanti rugilah. Ini masalah ni. Ini masalah ni. Kalau cerita bisnes, Nabi kecil-kecil dah bisnes, tuan-tuan. Kalau segi bisnes, strategi bisnes, kita baru nak berniaga, Nabi kecil-kecil lagi dah berniaga dah. Takkan Nabi tak tahu untung rugi seorang pebisnes kan? Tapi itu ajaran, ini yang disuruh Nabi. Kalau nimbang lebih kan? Bang, goreng pisang singgit apa? Singgit empat sekarang apa? Singgit 5. Okey, ambillah 6. 6 tak apa. Nabi suruh. Sikit-sikit Nabi suruh, Nabi kami suruh. Orang tertarik. Siapa Nabi abang? Mana Nabi nunggu cerita sikit je. Masa tu masuk 30,000 orang situ masuk Islam, tuan-tuan. Sepanjang beliau tinggal situ 30,000 orang masuk Islam. Niaga je pun. Bukan ceramah sana ceramah sini buat apa, tak ada. Niaga tapi cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu, tak tahu macam ada teknik lagi lah. Kalau kita ikut cara Nabi, itu kita dengan orang kafir ni jangan benci kekafirannya, batang tubuhnya dia manusia yang Allah muliakan. Tanggungjawab kita untuk selamatkan. Kalau tak kerti nak cakap, tunjuk akhlak sudah. Tunjuk akhlak sebagai akhlak Islam yang sebenar. Orang belajar daripada situ. Orang akan tanya, hatta dengan pakaian. Kalau saya pakai macam ni, orang akan tanya, kenapa you pakai macam ni? Masa tu kita cerita, ini Nabi kami pun macam ni. Siapa Nabi kamu? Masa kita cerita. Nabi Muhammad ni salah satu orang yang siapa pandang sekali pertama je mesti terpesona. Siapa kenal pasti jatuh cinta. Ini orang kafir ni yang Islamofobia tu, yang benci Islam, sebenarnya satu je silapnya, mereka tak dapat informasi yang tepat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak dapat penerangan yang betul. Nabi kahwin banyak, dia kata Nabi gila seks, gila perempuan. Siapa nerangan tu? Macam mana dia dapat penerangan tu? Tapi kalau dia boleh diberi penerangan yang betul, apa sebab Nabi kahwin banyak? Ada pula budak kecil 9 tahun. Kalau dia dapat penerangan yang betul, dia pasti jatuh cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia satu je kesilapan dia. Dia tak dapat, dia baca-baca je, Google je kan. Tapi kalau dapat diberi penerangan yang betul, tepat, sebenar, pasti dia akan jatuh cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggungjawab kita dengan orang kafir ni, dakwah tak mesti cakap. Tunjuk saja Islam yang benar. Walaupun hanya dengan makan minum. Seperti selalu saya cerita, di barat itu, di Eropah, di mana saya tengok, di Paris kata di mana, bala-bala Eropah, satu orang, kanak-kanak sana tu sekolah campur kan. Jadi satu hari ada satu anak orang kafir ni, Kristian ke apa saya tak tahu, anaknya sakit. Satu malam anaknya sakit demam. Jadi mak dia pun, orang putih ni anak kecil dah tidur asing dah. Mak dia pun sediakan air, sediakan ubat, ada buah air, ubat, tak tepi katil. Lepas tu mak dia kata, jangan lupa sebelum tidur makan ubat, minum air tu, makan ubat, minum air. Mak dia terus keluar bilik, tutup lampu pom. Sebab dia tahu air sebelah je, kalau gelap-gelap sikit pun remang-remang tu tak ada hal boleh nampak kan. Ketika mak dia tutup lampu, ni anak dia yang kecil ni, umur tadika, tak ingat berapa tahun lah, tadika. Dia kata, mak, tolong buka lampu.
Mak dia kata, minum je lah, bukan tak nampak pun, ada remah-remah kan. Tolong buka lampu mak, saya nak minum air. Mak dia pelik, nak minum je lah kan. Mak tolong buka lampu. Mak dia buka, anak dia, ketika anak dia nak ambil air tu, tiba-tiba dalam air tu ada kalajengking, anak kalajengking kot. Terkejut mak dia, Masya Allah. Anak dia sebelum minum tengok dulu. Dia kata, nasib baik buka lampu tengok, kalau gelap-gelap main telan, mati anak aku. Mak dia terkejut, kau belajar mana minum air tengok buka lampu ni? Mana kau belajar? Nak minum, tengok air, buka lampu tengok air. Tak tahu lah mak, kita kat sekolah dengan kawan macam tu. Kita kat sekolah dan tengah-tengah main tu minum air. Bila nak minum air tu, adalah anak-anak, adalah kawan-kawan kami yang Muslim, dia kata, nanti nak minum tengok dulu, nak minum tengok dulu. Dia ngajar. Jadi kami yang non-Muslim ni ikut lah, jadi macam trend. Buka botol, okey, nak tak lepas main dia kejap-kejap ni, okey buka. Ada yang anak-anak Muslim kata jangan tengok dulu, look first kan. Okey baru minum. Jadi dia trend. Ajaib kata mak dia. Besok pagi dia pergi sekolah, anak dia cek kawan anak dia yang Muslim, dipanggil, nak kau duduk mana? Saya jalan sekian-sekian. Dapat alamat, dia pergi rumah mak budak Islam, ketuk pintu, dia tanya, dia masuk berbual, dia ceritalah apa yang puan ajar anak puan tentang minum air. Masa tu mak dia memang orang hebat, Muslim Eropah ni, Masya Allah. Mereka minoriti, tapi bila minoriti mereka ni satu hati. Pengajian kalau berpuluh kilo pun pergi, tuan-tuan. Semain Jumaat berpuluh kilo pergi. Nak ngaji Quran, belajar Quran 40 kilo biasa. Kita 4 kilo pun dah jauhnya. Sebab mereka tu minoriti. Bila minoriti, mereka punya semangat Islam tu kuat. Dengar ada orang Islam sana, kat mana? 50 kilo pergi. Belajar. Mana ada pengajian kitab hari ni? Ada. 20 kilo pergi. 40 kilo pergi. Sana mungkin long distance tu biasa kan. Jadi dia ceritalah, masa tu mak dia pun dakwah. Nabi kami, itu ajaran Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami ajar nak minum air saja tak kurang 10 sunnah, 10 apa? 10 adab, 10 etik. 10 perkara kena buat sebelum minum air. Salah satunya tengok air sebelum minum. Nabi kami pesan, isyrabul ma' bi'uyunikum. Minumlah air dengan mata kamu. Maknanya apa? Sebelum nak minum, tengok air tu. Sunnah. Dah kalau gelap, mana nak tengok? Itu yang kena buka lampu. Itu yang anak puan minta buka lampu sebab dia nak amal tu. Sebelum minum, tengok air. Entah ada abuk ke, entah ada amal. Dia pun cerita, Masya Allah. Cerita 1, 2, 3, 10, tak kurang 10. Baca bismillah. Kalau berdiri, duduk. Jangan tiup kalau panas. Jangan menapas dalam apa? Dalam mulut gelas tu, buat 3 teguk. Jangan minum guguk. Apa lagi? Kalau sompek, jangan minum tadi. Yang sompek tu apa lagi? Tak kurang 10 lah. Ada doanya. Apa lagi? Tak ingatlah, 10. Mak dia kata, Masya Allah puan, anak saya amal satu saja telah selamatkan nyawa dia. Anak saya baru amal satu telah selamatkan nyawa dia. Bagaimana kalau dia amal semua perajaran Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Ini mak ni masuk Islam. Hanya satu sunnah, hanya satu ajaran Nabi SAW ketika minum je. Bukan dengan ceramah apa-apa, tak ada. Dipikir je, boleh fikir kan. Satu je ajaran Nabi, walaupun tu hanya untuk minum air, kita boleh selamatkan nyawa. Bagaimana kalau semua ajaran Nabi kita ikut? Maka dia belajarlah setelah itu tentang Nabi Muhammad SAW. Dia belajar tentang Islam. Akhirnya jadi muslim yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi gitu. Orang kafir ni kita tak boleh benci dia. Benci agamanya, benci pahamannya. Zatnya dia orang yang masya-Allah, dia makhluk yang mulia. Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Habis. Allahumma hadza du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal jahdu wa 'alaikat tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, inilah doa kami dan kepadamu diharapkan untuk terima, dan hanya sekadar ini saja usaha kami, dan kepadamu kami berserah diri.
Dan sesungguhnya kami datang daripadamu, dan kepadamu kami akan dikembalikan, dan tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu sudah ada tafsirannya. Tiada daya meninggalkan maksiat, tiada daya kekuatan berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi maha agung. Allahumma zal habli syadid wal amri rasyid, as'alukal amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asyuhud ar-ruk'i sujud al-mufin laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali, yakni agama yang kukuh dan perintah yang bijak. Agama ni disebut al-hablis syadid. Agama ni dimetaforakan atau diumpamakan seperti tali yang kukuh. Siapa pegang tali agama ini pasti akan selamat, takkan hanyut dan sebagainya. Dan juga Allah memiliki perintah yang bijak, luar biasa. Perintah Allah semua menunjukkan kebijaksanaan Allah. Aku memohon keamanan di hari pembalasan, di hari semua ketakutan, yaumal fazail akbar, ketakutan terdahsyat, ketakutan terbesar. Hari kiamat disebut yaumal fazail akbar, hari ketakutan terbesar. Semua orang ketakutan, walaupun nabi-nabi. Hari kiamat ni semua orang ketakutan, termasuk nabi-nabi. Kecup perut, Nabi Adam kecup perut. Aku ni dah settle belum kes buah khuldi ni kan? Dah settle belum? Semua takut. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Musa macam kes kan, Nabi Musa kan pernah bunuh orang. Aku pernah debit orang mati lah. Dah settle belum? Dah settle dah, cuma rasa ketakutan ni kan. Nabi Ibrahim, aku ni bohong 3 kali, selamat tidak aku ni kan. Dia rasa dia bohong, padahal dia kan bohong. Dia buat tauriah, dalam bahasa Arab tauriah kan. Tapi dia rasa ni tak selamat aku ni. Bila orang minta syafaat, aku tak lepas lagi. Cik-cik boleh cik ni kan, ada gerombongan minta syafaat, lama sangat nunggu bila nak bersidang ni kan, lama sangat. Mereka pergi pakat-pakat kumpul orang, pergi cek Nabi Adam, pergi cek Nabi Nuh, pergi cek Nabi Musa. Semua kata aku kau tak kuasa, aku tak selamat tadi, tak lagi ni kan. Akhirnya barulah datang ke Nabi, dah buang masa berapa ribu tahun buang masa. Ini bagi orang yang tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu hari ketakutan yang terdahsyat, terbesar. Semua orang ketakutan. Jadi kita minta tak takut. Memang ada yang tidak takut. Allah sebut ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah tak takut, tak sedih, relax, santai. Kita minta kita orang tu, kita digolongkan orang tersebut. As'alukal amna yaumal wa'id, aku mohon keamanan di hari pembalasan, hari yang dijanjikan, dan memohon syurga di hari yang kekal, iaitu hari akhirat, bersama-sama dengan hamba-Mu yang muqarrabin. Di akhirat minta duduk dengan orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang akan melihat kepada wajah-Mu. Nikmat terbesar di akhirat adalah melihat wajah Allah. Itu nikmat teragung. Di mana-mana mereka sentiasa rukuk dan sujud kepadamu. Di dunia dulu mereka ni ruk'i sujud, suka sembahyang dan menunaikan segala janji mereka kepadamu. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha Pengasihani dan Maha Pemurah, dan Engkau dapat berbuat apa saja yang Engkau kehendaki. Subhana man ittasafa bil izzi wa qala bih, subhana man labisal majda wa takarrama bih, subhana man la yanbaghi tasbihu illa lah, subhana dzil fadli wan ni'am, subhana dzil qudrati wal karam, subhana alladhi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya, bukan berkata, bersifat itu sama tu. Wa qala bih tu yang betul, bukan berkata, bersifat, dia sinonim. Wa qala bih itu berkata dengannya, itu berkata ganti dengan bersifat. Dia sinonim. Maha suci Tuhan yang memakai segala keagungan dan bermurah dengannya. Maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya. Betul. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahan, sifat pemurah. Maha suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Menghinggakan makna mengetahui lah. Ahsa tu mengetahui, menghinggakan di sini mungkin tak faham, yang mengetahui.
Allah mengetahui dan menghimpunkan segala sesuatu dengan ilmunya. Khasnya di Lauh Mahfuz. Ya, segala yang Allah tahu biasanya Allah record di Lauh Mahfuz. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin, kata Allah. Segala sesuatu kami record, kami simpan di dalam kitabim mubin, iaitu Lauhul Mahfuz. Segala takdir alam semesta ini Allah telah catat di Lauh Mahfuz. Terakhir Nabi SAW tutup dengan doa nur, dia panggil doa cahaya. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa a'tini nura a'zama nur waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa nur panjang. Nabi itu Allah sangat menitik beratkan dengan tentang nur. Pentingnya nur, pentingnya kita ni jadi ahli nur. Apa ahli nur? Orang yang sentiasa dapat cahaya. Cahaya itu apa? Amalan lah. Selawat cahaya, Quran cahaya, solat cahaya, ilmu cahaya, dan Islam semua, amalan Islam tu semua sumber cahaya. Dan Nabi SAW itu sendiri cahaya. Allah sebut dalam Quran, qad ja'akum minallahi nurun, sungguh telah datang kepada kalian satu cahaya. Siapa cahaya itu? Rasulullah SAW. Nabi itu cahaya. Nabi kalau datang waktu malam, orang rasa macam zuhur, terang. Kata Siti Halimah, 2 tahun bayi kecil Nabi Muhammad SAW aku bela, sepanjang malam tak pernah aku pasang pelita di rumah aku. Kata Siti Halimah, 2 tahun Nabi duduk dengan aku, malam tak pernah aku pasang pelita. Sebab apa? Nabi keluar cahaya, terang rumah ni. Allah, tengok cahaya datang dari wajah Nabi. Bayi Muhammad SAW, Muhammad bayi ni keluar cahaya. Kata Siti Halimah, 2 tahun aku tak pernah pasang pelita waktu malam. Allahu Akbar. Nur. Siti Aisyah pernah menjahit waktu sahur. Tiba-tiba pelita padam, boom, gelap, jarum terjatuh. Raba-raba tak jumpa. Tiba-tiba dalam bilik masuk Nabi Muhammad SAW. Terang satu bilik. Nampak jarum. Allah. Ma'atwa'a wajhaka ya Rasulullah. Terangnya wajah Tuhan ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Dapatlah sambung jahit. Kata dalam riwayat, jarum pun pinjam orang sebelah. Jahit baju Nabi kan. Kata Nabi, al-wailu liman la yarani yaumal qiyamah. Celakalah orang yang tak dapat lihat muka ini besok di hari kiamat yang terang ni. Ada rupanya orang tak akan dapat tengok wajah Nabi SAW. Terkejut Siti Aisyah. Siapa tak nampak ni? Wajah macam ni terang besok orang tak nampak. Al-bakhil, kata Nabi SAW. Si kedekut. Siapa orang kedekut? Man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang nama aku disebut di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Dia orang tak akan tengok wajah Nabi SAW yang penuh nur itu. Ya Allah, jadikan bagiku nur, cahaya dalam hatiku. Ini penting. Hati yang penting mau terang. Nur di dalam kuburku, ini juga penting. Kubur gelap, kalau terang kita seronok. Dan nur pada pendengaranku. Pendengaran kita ni gelap, tak boleh dengar benda baik. Panas dia dengar benda baik. Bila Allah kasih cahaya telinga, kita akan suka dengar benda-benda yang baik. Nur pada penglihatanku, sama juga. Mata ni tak ada nur, dia akan tengok benda-benda yang tak baik. Dan nur di rambutku, nur pada kulitku, nur pada dagingku, nur pada darahku, nur pada tulangku, nur di hadapanku, nur di belakangku, nur di kananku, nur di kiriku, nur di atasku, nur di bawahku. Ya Allah, tambahkan aku nur dan berikan kepadaku sebesar-besar nur, cahaya, dan jadikanlah bagiku nur, untuk aku nur dengan kemurahanmu, sifat pemurahmu ya Allah, yang maha pemurah dari segala yang pemurah. Sehingga ulama kata di akhirat, man lam yakun min ahli nur fahuwa min ahli nar. Siapa bukan ahli cahaya di akhirat, siapa pergi akhirat tak bawa cahaya, tak ada satu cahaya pun. Di akhirat ni gelap. Matahari ada tapi tak ada cahaya, gelap. Akhirat tu gelap. Dari hadis-hadis yang kita baca, akhirat itu gelap.
gelap gulita. Matahari ada, panas, tapi tak ada cahaya. Maka datanglah orang Islam bawa cahaya. Cahaya selawat, cahaya sedekah, cahaya zakat, semua amal tu akan jadi cahaya. Hebatnya umat Nabi, cahayanya menyuluh ke depan. Macam lampu, macam dia menyuluh ke depan. Nuruhum yas'a baina aydihim. Umat Nabi special, cahaya umat Nabi special, cahayanya menyuluh ke depan. Cahaya salawat saja, kata Nabi SAW, lil musalli alayya nurun ala sirat. Bagi orang yang berselawat kepadaku, Allah kasih cahaya di atas sirat yang suluhannya 500 tahun perjalanan. Dia punya terang tu boleh suluh sampai 500 tahun perjalanan. Cahaya selawat, Quran. Jadi siapa yang datang tak bawa cahaya, man lam yakun min ahli nur fahuwa min ahli nar, maka dia akan termasuk dari ahli neraka. Jadi penting kita doa nur ni. Nabi yang dah sedia nur pun masa lagi minta nur punya untuk kita, untuk ngajar kita. Aku yang dah nur, terang-terang nur ni pun masih minta ke orang siapa, mintalah. Umpama gitu. Jadi amalkan doa ni insya-Allah setiap pagi, setiap lepas subuh, sebelum subuh, solat subuh itu insya-Allah. Ini niat kita tu ikut Nabi ya, sudah ikut Nabi. Dia tak perlulah ikut Nabi saja sudah. Walaupun agak panjang mula-mula beratlah. Mula-mula berat. Dia tuan-tuan buat sikit-sikit satu hari satu perenggan dulu. Besok tambah lagi, dah biasa satu perenggan tambah lagi, dua perenggan tambah lagi sikit-sikit sampailah berapa perenggan semua kan. Insya-Allah. Moga Allah beri taufik untuk dapat amal. Moga kita dapat diberi taufik untuk dapat amal insya-Allah. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak ada soalan Sila. Qabliyah. Sekiranya kita terlupa lepas solat kita terus sembahyang subuh, jadi doa ni tak dibaca boleh ke lepas subuh? Boleh, tak ada masalah. Doa bila kita qada lah, jadi kita niat qada. Cuma sunnahnya sebelum solat fardu subuh. Kalau terlupa qada je lah, tak ada masalah. Ada? Tak lagi tu je. Tak ada. Insya-Allah, moga Allah bagi faham insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.